Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakimi Berazik daripada kelas tahun 1 SEM 1.03. Pada video ini saya akan terangkan ulasan kritis tentang penyelewengan akidah Ayah Pin. Okey. Pertama sekali kita tengok latar belakang Ayah Pin. Nama sebenar Ayah Pin adalah Arifin bin Muhammad. Dia dilahirkan pada 22 Jun tahun 1941, dan tempat lahir Ayah Pin ini adalah di Beris, Bacok, Kelantan. Okey. Pertama sekali kita tengok sumber pegangan. Sumber pegangan. Di sini saya bandingkan sumber pegangan antara Ayah Pin dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita tengok Ahli Sunnah wal Jamaah. Sumber pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Al-Quran, As-Sunnah dan juga Ulil Amr. Ulil Amr itu adalah ketua, orang-orang yang lebih berilmu lah dalam satu bidang. Manakala Ayah Pin pula, dalam ajaran Ayah Pin ni, uh, ajaran Ayah Pin ni gunakan akal semata-mata. Sebagai contoh, kita dapat tengok Ayah Pin ni membuat-buat cerita bahawa yang dia ni adalah Tuhan. Kononnya dia adalah Tuhan bagi agama dia. Okey, seterusnya kita tengok manhaj. Kita bandingkan antara manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Ayah Pin. Okey. Tengok kat sini. Ini adalah manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Kaedah pertama, mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dalam setiap masalah akidah. Maknanya dalam semua panduan masalah-masalah dirujuk di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pengambilan ini dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin bahawa orang yang memegang teguh kepada keduanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan pernah sesat dan celaka sebagaimana firman Allah Taala. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruh yaumal qiyamati a'ma. Maksudnya, kemudian jika datang kepada kamu petunjuk diriku, maka sesiapa yang mengikut petunjukku itu nescaya ia tidak akan sesat dan ia pula tidak akan menderita azab sengsara. Dan sesiapa yang berpaling ingkar daripada ingatan dan petunjuk, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ayat ni terangkanlah bahawa kalau kita menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah ini, Allah akan label kita ni sebagai manusia hamba-Nya yang sesat. Allah juga ada Rasulullah juga ada bersabda bahawa taraktu fikum amrani lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu rasulillah. Maksudnya aku tinggalkan untuk kamu sesuatu yang barang siapa berpegang teguh kepada keduanya, pasti kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat beberapa perkara yang masuk ke dalam kaedah pertama ini, iaitu mendahului nakli daripada akli
dan menjadikan hukum akli tunduk kepada hukum nakli. Selain itu, mengimani lahiriah nas tanpa menggunakan akal untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Kemudian, tidak membezakan antara Al-Quran dan Sunnah. Di antara tuntutan syahadat ialah beriman dengan Rasulullah SAW. Beriman dengan baginda berarti wajib membenarkan apa sahaja yang telah disampaikan. Ini termasuk semua perkara yang telah disebut dalam kitab Allah atau sunnah Rasulnya. Sama ada yang terhubung dengan soalan akidah ataupun ibadah syariah dan sebagainya. Okay, next, kita tengok. Ini kaedah kedua pula. Iaitu menghormati ucapan para sahabat dengan mengambil pemahaman dari riwayat yang datang dari mereka. Para sahabat ni merupakan orang yang lebih mengetahui lah tentang Rasulullah selepas Rasulullah, tentang akidah dan juga syariah. Justru itu, semua kata-kata pendapat dan tafsiran mereka adalah dikira sebagai hujah. Terdapat banyak nas-nas syarak yang memuji para sahabat. Mereka adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT dibanding dengan orang lain dan yang paling layak untuk diikuti dan diteladani. Firman Allah SWT, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, iman dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia. Serta dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Maksudnya sahabat-sahabat ni telah dijanjikan syurga lah. Jadi mereka ni memang layak untuk kita percaya, menghormati lah. Maksudnya ketiga, uh, memberikan kepada akal peranai sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini, Rasulullah Jemaah mengakui akal dan dia berperanan dalam mensabitkan akidah. Namun dalam lingkungan kemampuannya sahaja, selagi mana tidak bercanggah dengan nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis yang sahih. Maksudnya kat sini, kalau ada perkara-perkara yang sukar untuk kita fikir. Contohnya macam di luar, perkara itu di luar batas pemikiran manusia. Contohnya arasy Allah. Kita tidak dapat bayangkan arasy Allah. Jadi apa yang kita buat adalah kita redha. Kita serahkan benda tu. Kita serah je lah benda tu kepada Allah. Okey. Dan kaedah keempat, mewaspadai segala bentuk bid'ah dan para pelakunya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Maksudnya, dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ejek ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain, dan jika engkau dilupakan oleh syaitan, lalu engkau duduk bersama mereka, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu sesudah engkau berhati akan larangan itu. Akhirnya kat sini kita kenalah menjauhi segala bentuk bid'ah. Kita janganlah kita mendekati orang-orang yang berlaku zalim ataupun orang-orang yang perbuatannya mendekati syaitan. Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah adalah manhaj wasatiyah dalam isu bid'ah. Manhaj Sunnah wal Jamaah menekankan ketegasan dalam perkara usul i'tikad yang disepakati, namun bermaaf-maafan dalam perkara furu' i'tikad yang diperselisihi antara ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan hal ini juga akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bersungguh-sungguh dalam mengikuti manhaj salaf
dan meraihkan manhaj khilaf dalam membentengi akidah umat. Seterusnya, kaedah yang kelima, mempunyai perhatian penuh terhadap jemaah kaum muslimin dan persatuan mereka. Dan hal ini, manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah menekankan perpaduan dan kesatuan ummah dengan sifat rahmah, ihsan dan bersangka baik ke dalam satu akidah yang sama. Mereka menjauhkan sikap gemarkan perselisihan dan perpecahan sehingga mengeluarkan seseorang dari akidah tanpa hak. Dalam konteks ini, manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah dengan mengelakkan diri daripada menghukum dengan kafir mengkafir, iaitu takfir, bid'ah membid'ah, iaitu tibda', dan juga sesat menyesatkan, iaitu tadlil. Okay, ini semua adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kita tengok pula kaedah ayapin. Ayapin ni seperti yang kita tahu, dia hanya menggunakan akal semata-mata untuk uh, untuk mencipta akidah dia sendirilah. Lepas tu dalam agama dia, agama Ayapin ni, dia telah menggabungkan banyak agama menjadi satu agama yang baharu. Contohnya macam agama Buddha, Kristian dan juga Hindu. Uh, dia gabungkan dan juga agama Islam, dia gabungkan agama-agama ini menjadi satu ajaran yang baru yang diikuti oleh pengikutnya. Okay, seterusnya kita bandingkan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah dan juga uh, prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah dengan prinsip Ayapin. Okay. Antara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang digariskan oleh Jakim. Yang pertama, meyakini bahawa Islam itu adalah agama Allah. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, meyakini bahawa hakikat Islam terdiri dari iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian, meyakini keesaan Allah, meyakini bahawa Allah itu Maha Pencipta dan juga mempunyai asma' wa sifat Maha Sempurna. Kemudian, meyakini bahawa seluruh makhluk adalah ciptaan Allah. Kemudian, meyakini bahawa segala apa yang berlaku menurut qada dan qadar Allah. Dan akhir sekali, meyakini bahawa ahli kiblat, iaitu orang Islam, tidak dikufurkan atas sebab kemaksiatan. Ini pula prinsip-prinsip Ayapin. Di sini dinyatakan Ayapin sendiri berkata, betul kata, Ayapin sendiri mengaku bahawa yang dia adalah Tuhan ataupun anak Tuhan. Kemudian Ayapin juga kata, dan ajaran Ayapin juga berlaku mengandungi unsur kesatuan agama yang sekaligus boleh diertikan mengiktiraf kebenaran agama selain Islam. Maksudnya bukan je Ayapin ini dulu sebenarnya Islam, tapi dia mencipta ajaran di mana dia terima juga ajaran-ajaran lain selain Islam dan menganggap semua ajaran itu betul. Okay. Yang kedua, ajaran Ayapin ini mendakwa mengetahui perkara-perkara gaib, iaitu perkara-perkara yang hanya diketahui hakikatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti syurga dan negara, syurga dan neraka. Maksudnya Ayapin ini kononnya dia tahu perkara-perkara gaib yang hanya Allah saja tahu. Lepas tu dia mendakwa bahawa kiamat tidak akan berlaku kat muka bumi ini. Kemudian mendakwa bahawa Al-Quran adalah usaha ciptaan daripada Nabi Muhammad SAW yang dicantumkan daripada kitab Zabur, Taurat dan Injil. Kali ini sah-sahlah bercanggah dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sebab seperti yang kita tahu, Al-Quran ini merupakan kalamullah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad.
bukan daripada uh, kitab-kitab samawi. Lepas tu uh, dalam ajaran Ayah Pein ni, pengikut-pengikut Ayah Pein memuji-muji Ayah Pein dengan bersyair atau bernazam, uh, untuk macam mengagung-agungkanlah Ayah Pein ni, melebihi daripada berzikir dan berselawat kepada Allah, berzikir kepada Allah dan juga selawat kepada Nabi Muhammad. Lepas tu akhir sekali, uh, solat 5 waktu adalah tidak wajib dan mengerjakan amalan haji adalah sesuatu yang sia-sia. Maknanya dalam ajaran Ayah Pein ni, dia tidak wajibkan solat, bukan tidak wajibkan. Mereka tidak solat, tapi mereka uh, sembah Ayah Pein ni. Kononnya yang Ayah Pein ni adalah Tuhan. Okay, sekian, terima kasih.